Sebab kalau kita tengok di Indonesia, ini pandangan saya peribadi. Kita tak mungkin sampai ke tahap itu. Sebabnya negara Indonesia itu, keadaan ini bahasa Melayu akan berubah daripada menjadi bahasa besar, Melayu akan menjadi bahasa kecil. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa kebangsaan Malaysia. Ada pandangan dari Profesor Teo Kok Seong mengenai bahasa Melayu Malaysia. Selama ini, bahasa Melayu cenderung dianggap tidak memiliki nilai ekonomi oleh orang Malaysia sendiri. Yuk kita simak videonya ya. Kita tengok contohlah sekarang ni, kalau kita nak memohon pekerjaan, wajib mesti ada bahasa Melayu, mesti kena pandai Mandarin, tidak ada pilihan untuk mahir dalam bahasa Melayu itu sangat kurang. Adakah ini yang mendorong kepada persepsi atau pandangan bahawa bahasa Melayu ni tidak dinampak penting untuk diangkat sebagai bahasa rasmi negara? Yes, dalam hal ini saya ingin berkongsi satu kisah benar. Sebelum Hari Kemerdekaan tahun ini, saya dijemput untuk memberi syarahan lah di di bangunan parlimen itu, dan ia dianjurkan oleh pihak parlimen dan sudah tentu dihadiri oleh ahli parlimen dan sebagainya. Jadi saya bercakap tentang sistem pendidikan kita, dan sudah tentu saya menyentuh tentang perihal pentingnya bahasa Melayu, iaitu bahasa negara kita. Jadi ada seorang ahli parlimen yang memberitahu, maklum balaslah, memberitahu komennya kepada syarahan saya bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi jika dibandingkan dengan bahasa Cina, apatah lagi dengan bahasa Inggeris. Memang betul, kita akui bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi setinggi itu, dan kita akui. Tetapi sebagai rakyat kita harus tahu nilai bahasa Melayu itu terletak pada nilai kenegaraan itu. Identiti kita. Ia identiti nasional untuk Malaysia, ia identiti budaya untuk rakyat kita. Jati diri itu. Dan kalau pemimpin, seorang ahli parlimen pun tak ada kesedaran keinsafan itu, bagaimana kita nak harapkan dengan rakyat jelata ini? Jadi saya kira persoalannya, kita tidak ada jati diri. Jadi perlu sangat-sangat kita bina balik jati diri ini. Yang entah dahulu ada atau tidak, kita boleh bincang. Tetapi sekarang ini nampaknya tidak ada jati diri. Rakyat kita tak pandang tinggi pun terhadap bahasa Melayu walaupun diangkat sebagai bahasa negara. Setakat inilah di Malaysia, nilai ekonomi pada bahasa Melayu itu ialah grade kepujian, mata pelajaran wajib lulus untuk lulus seluruh peperiksaan SPM itu. Itu sahaja nilai ekonominya. Tak ada lebih daripada itu. Jadi kita perlu fikir, ahli-ahli ekonomi kita perlu fikir bagaimana kita nak tambah nilai ekonomi pada bahasa Melayu kita itu. Dan saya kira jauh lebih penting daripada usaha kita menambah nilai ekonomi itu ialah sikap kita. Dan sikap orang Melayu itu sendiri penting. Sebab orang Melayu perlu memberi teladan yang baik kepada yang bukan Melayu ini. Untuk sama-sama bangga terhadap bahasa Melayu, sayang dan kalau boleh setia. Tapi nampaknya orang Melayu sendiri pun tak ramai. Rata-ratanya tak ada kebanggaan pun terhadap bahasa Melayu ni. Dan kita dapat lihat di agensi kerajaan sendiri pun, kementerian-kementerian tertentu pun, untuk Hari Negara, untuk Hari Sukan Negara di Malaysia ni, sudah lama kita ada program Fit Malaysia. Mengapa perlu diberi nama Inggeris Fit Malaysia? Tak boleh ke diberi nama Melayu, Malaysia Sihat ke, Malaysia Cergas ke?
Itulah guys, masalah bahasa Malaysia yang kurang dihargai hingga saat ini. Profesor Theo juga membahas nasib bahasa Malaysia di masa depan yang kemungkinan akan menjadi bahasa yang kecil. Yuk kita lanjut ya. Sebenarnya sebab kalau kita tengok di Indonesia, ini pandangan saya peribadi lah, sebab bila saya pergi sana, saya pernah jumpa rakyat Indonesia yang merupakan Cina lah, kaum dia. Bila dia bercakap English memang fasih, tapi bila dia bercakap bahasa Indonesia tu, kalau saya tutup mata saya tak tahu pun dia tu Cina. Jadi adakah kita belum sampai ke tahap itu lagi? Kita tak mungkin sampai ke tahap itu. Sebabnya kita di Malaysia ni, kita menggunakan petua yang tak sama dengan yang pakai di Indonesia itu untuk membentuk negara bangsa itu. Maknanya untuk melahirkan warga negara Indonesia itu, Indonesia menggunakan petua asimilasi. Sedangkan kita menggunakan integrasi. Jadi sudah tentu hasilannya dengan izin outcome-nya berbeza. Dan kita dapat lihat kan apa yang wujud di Indonesia dengan apa yang wujud di negara kita. Jadi itulah hasilannya. Iaitu asimilasi menghasilkan apa yang Azman lihat di Indonesia. Bukan Azman lihat lah. Warga dunia lihat di Indonesia. Dan yang di Malaysia, warga dunia pun dapat lihat apa yang wujud di Malaysia. Jadi itu dua hasilan daripada dua petua yang berbeza. So bila kita tengok bagaimana kita sebagai orang Malaysia mewakilkan diri kita di peringkat antarabangsa, berbanding dengan Indonesia, sebab ini saya buat saya punya pemantauan berdasarkan hanya kalau kita tengok movie saja, kita tengok filem. Bila mereka melihat orang Malaysia, mereka akan bercakap bahasa Inggeris. Tapi bila mereka melihat Indonesia, mereka seboleh-boleh nak bercakap bahasa Indonesia. Adakah ini menunjukkan identiti mereka jauh ke depan berbanding kita sebenarnya? Oh, sudah tentu. Identiti mereka jauh ke depan kerana jati diri yang diperlihatkan oleh mereka sendiri itu. Jadi itu sebab jati diri itu penting bagi kita juga supaya orang dapat melihat kita dan juga menilai kita sebagai lebih tulen lah. Kan, seperti yang mereka lakukan terhadap orang-orang Indonesia. Dan bagi saya itulah hasilan asimilasi yang cukup berjaya dalam hal penyatu paduan rakyat dan juga dalam hal proses pembentukan negara bangsa itu, dalam melahirkan warga negara yang mutu kewarganegaraannya cukup tinggi dan terselah sekali. Jadi sekarang saya lihatlah bahasa Inggeris tu nampak seperti lagi statusnya lagi tinggi pada bahasa Melayu. Ini di Malaysia lah, saya rasa Prof pun nampak hakikat yang sama. Cuma persoalan dia sekarang ni, yang buatkan saya risau sekarang ni, apabila kita nak ketengahkan bahasa Melayu akan dapat tentangan. Malah tahun ini saja Perdana Menteri sini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkali-kali ingatkan supaya kita kena martabatkan bahasa Melayu, tapi seolah-olah tak ada impact daripada seruan tersebut. Jadi kebimbangan saya dan juga soalan saya untuk kali ini ialah, adakah kita menuju ke arah bahasa Melayu yang semakin pupus, melangkah ke harapan nanti? Ya. Buat masa sekarang bahasa Melayu ibarat melukut di tepi gantang, tak penting pun di negara kita. Jadi ia sesuatu sangat-sangat perlu dilakukan untuk memartabatkannya. Dan kalau tidak, ia akan pupus dalam erti ia menjadi bahasa kecil. Jadi sebelum ini dengan peranan yang penting-penting yang dimainkan oleh bahasa Melayu itu, kita dapat lihatlah bahasa Melayu itu sebuah bahasa yang besar. Tetapi sekarang kita juga dapat lihat peranan penting bahasa Melayu itu diambil alih satu persatu
Kadang-kadang perlahan-lahan, kadang-kadang dengan mendadak oleh bahasa Inggeris. Jadi tak lama lagi kalau kita tak kawal keadaan ini, bahasa Melayu akan berubah daripada menjadi bahasa besar, bahasa Melayu akan menjadi bahasa kecil. Ia tak pupus, maknanya tak hilang selama-lamanya seperti pupusnya haiwan tertentu, tak ada. Tetapi kepupusan itu akan berlaku dalam pengertian peranjakan bahasa. Bahasa Melayu sudah beranjak daripada menjadi bahasa besar, bahasa hebat, menjadi bahasa kecil, bahasa tak hebat. Jadi kalau kita dapat insafi perkara ini, saya kira nasi belum menjadi bubur. Dan kalau kita biarkan sahaja perkara ini berlaku, dan kalau pada ketika itu nasi sudah menjadi bubur, tak ada apa-apa yang dapat kita lakukan. Hanya kenang-kenangan seperti kita pernah dan selalu bangga bahasa Melayu lingua franca di seluruh Asia Tenggara pada abad ke-16. Nostalgia semata-mata. Begitulah guys nasib bahasa Melayu Malaysia sekarang. Masalah bahasa Malaysia tampaknya akan sulit diselesaikan dalam jangka pendek. Sebab bahasa Malaysia sudah dalam keadaan yang amat memprihatinkan, yakni kurang dihargai oleh orang Malaysia sendiri. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.